Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Sepandai-pandai tupai melompat, secampion-campion terbangnya burung, akhirnya terpaksa jatuh di tanah juga, ataupun terpaksa rehat juga, ataupun kantui, ataupun ditangkap, ataupun kena masuk jerat, ataupun apa-apa sajalah. Dan sepandai-pandai orang mengelak daripada kena tangkapkah, kena siasatkah kerana jenayah, akhirnya pasti akan kena juga. Dan akhirnya nanti kalau betul-betul ada bukti kukuh, macam mana lagi nak nafikan? Inilah yang berlaku kepada seorang peniaga. Berita yang diterbitkan oleh Utusan Malaysia ini, utusanmalaysia.com.my, peniaga mengaku bersalah. Mengaku bersalah maknanya memang dia buat. Mengaku bersalah telah memberi rasuah. Telah memberi rasuah sebanyak RM600 kepada penguatkuasa MBIP. Wow. Nasib baiklah ianya dapat ditangani dengan baik. Kalau tidak, nanti jadi ketagih pula membagi rasuah. Seorang peniaga telah mengaku bersalah di atas tuduhan telah memberikan rasuah sebanyak RM600 kepada seorang pembantu penguatkuasa Majlis Bandaraya Iskandar Puteri atau MBIP pada November tahun lalu. Tertuduh iaitu Low Yet Kiong berusia 43 tahun membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan hakim Datuk Ahmad Kamal Arifin Ismail. Jadi rasanya kerana cukup bukti, dia dah tak boleh lari, dia tahu dia dah kalah, terus dia mengaku bersalah. Walau bagaimanapun, mahkamah menangguhkan keputusan hukuman atas permintaan daripada peguam bela tertuduh Syed Salim SM Daud bagi pelaksanaan rundingan akuan mengikut Seksyen 172C Kanun Tata Cara Jenayah. Jadi sudah mengaku tapi belum ada lagi hukuman kerana masih lagi ada perundingan. Berdasarkan kertas pertuduhan itu, Yet Kiong, peniaga ikan kering dan pembekal rempah ratus itu, didakwa telah memberi suapan sebanyak RM600 saja, bukan RM600,000. RM600 kepada pembantu penguatkuasa MBIP. MBIP di Pasar Mini Sri Skudai, di Taman Sri Skudai pada pukul 12.50 tengah hari pada 1 November yang lalu. Suapan tersebut sebagai dorongan supaya premisnya yang melanggar syarat lesen perniagaan yang dikeluarkan oleh MBIP, iaitu menjual barang basah, tidak dikenakan tindakan. Itu modus operandi dia lah. Jadi kita berharap semoga semua penguatkuasa dapat menjalankan tugas dengan baik dan tak sewenang-wenang untuk melanggar semua undang-undang yang ada. Ingatlah, rasuah itu merosak segala masa depan. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tahniah diucapkan kepada polis di Raja Malaysia yang telah berjaya mematahkan beberapa sindiket sehingga adanya penangkapan terbaru. Datuk di antara 4 yang ditahan kerana menawar projek berkaitan minyak dan gas di Sabah. Wow, siapakah mereka?
4 individu termasuklah seorang lelaki yang mendakwa dirinya Datuk ditahan polis selepas dipercayai cuba untuk memperdayakan orang ramai dengan menawarkan projek berkaitan minyak dan gas di negeri ini, iaitu di Sabah. Semua individu itu termasuklah wanita yang berusia 40 tahun sehingga 60 tahun itu telah pun ditahan pada 5 Jun yang lalu selepas laporan diterima mengenai kegiatan kumpulan berkenaan. Ini yang nak saya kata padan muka. Inilah yang merosak segala-galanya. Apatah lagi kalau ini sindiket penipuan. Sindiket penipuan yang ramai bakal tertipu. Ini boleh kita kata scammer lah. Scammer. Jadi mungkin anda pernah melalui scammer-scammer. Mungkin anda boleh komen apakah pengalaman anda ketika berhadapan dengan scammer. Bagaimana reaksi anda? Anda kasih tipu dia balik kah? Anda kasih kantoi dia kah? Ataupun anda tertipu sudahkah? Ataupun anda menjadi mangsa kah? Macam mana? Tapi yang pasti jangan takut apabila berhadapan dengan scammer. Tenang saja. Dan jangan sekali-sekali memberikan maklumat-maklumat yang penting seperti akaun kah, wang kah, nombor telefon kah, email kah, jangan. Pesuruhjaya Polis Sabah iaitu Datuk Jauteh Dikun berkata, individu berkenaan menawarkan projek yang dikononnya Kudat Oil and Gas Industrial Park atau KOGIP kepada kontraktor di negeri ini. Wow. Nanti silap-silap kontraktor yang bijak-bijak pun kena tipu juga. Mereka mendakwa menjadi orang tengah bagi mendapatkan projek berkenaan dengan meminta bayaran deposit terlebih dahulu, kata Ketua Polis Sabah itu. Bagaimanapun didapati individu berkenaan sebenarnya tidak pun mempunyai kuasa atau akses ke atas mana-mana projek berkenaan, kerana walaupun projek itu memang pernah wujud dulu, tetapi difahamkan ia belum lagi sampai ke peringkat untuk ditawarkan kerana masih lagi dalam proses perbincangan. Pandai jugalah orang-orang begini ya. Ekoran daripada laporan itu, tangkapan telah pun dibuat dan semua individu telah ditahan reman selama 4 hari bagi tujuan siasatan sebelum dilepaskan dengan jaminan polis, katanya dalam satu sidang akhbar selepas beliau menghadiri perhimpunan bulanan Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Sabah di Dataran Kawan pada Selasa. Okey, jadi kita ingin mengucapkan tahniah kepada Polis Diraja Malaysia, terutamanya untuk IPK Sabah yang berjaya mengesan sindiket ini sebelum ianya menjadi parah. Kita mendoakan semoga Polis Diraja Malaysia akan dapat terus melakukan tanggungjawab amanah tugas mereka dengan baik. Jangan takut, rakyat support segala usaha yang dijalankan oleh Polis Diraja Malaysia. Saya percaya Tuhan melindungi mereka semua ini dan pastinya mereka ada tugas yang amat besar untuk sentiasa memastikan negara Malaysia dalam keadaan yang selamat dan harmoni. Kita jumpa lagi. Bye-bye.